Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, selamat pagi semua kepada murid-murid. Dah sarapan belum? Belum Dah. Putri dah sarapan belum? Okey. Okey, tahniah kepada beberapa orang murid yang dapat masuk ke Google Meet kita pada pagi ini. Selamat pagi Putri Alifa Dania, okey, Irfan Syahir, Adik Izzat, seterusnya siapa lagi tu? Haziq, yang orang yang pertama tadi masuk. Okey. Dan juga adik Wafi. Okey. Saya terpaksa mulakan dululah. Okey. Murid yang lambat masuk tu. Okey. Mungkin tak dapat masuk. Saya dah rakam untuk ni. Nanti saya akan masukkan rakaman ke dalam grup WhatsApp kita lah. Okey, sediakan buku teks, buku surat. Buku surat berapa? 80 Okay, saya nak awak berkomunikasi dengan saya. Muka surat 80 dan juga 81. Berkaitan dengan tajuk apa sekarang kita nak belajar? Sumbangan teknologi. Okey, sumbangan teknologi. Okey, pada zaman apa? Zaman prasekolah, prasejarah. Okey, sambungan kepada kita minggu lepas, kita belajar berkaitan dengan kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, ada kegiatan sosial dan juga ada kegiatan ekonomi. Okey, pada masa tu. Okey, kegiatan sosialnya dia pandai menghidupkan apa? Okey, dia hidup dalam kumpulan kecil, betul? Ikut peredaran zaman lah. Okey, makin maju sikit dia mula berpindah, betul? Ke kawasan apa minggu lepas? Daripada dalam gua dia pindah kepada ke tebing sungai, betul? Dia hidup di sana. Okey. Tinggal di tepi sungai, di pesisir pantai. Okey. Kemudian dia berubah. Okey. Daripada kelompok kecil, dia hidup dalam kelompok kecil, dah berubah hidup dalam kumpulan besar. Betul? Okey. Kemudian dia membina penempatan di pinggir di pinggir sungai, di tebing di tebing sungai, di pesisir pantai, dah mula bina rumah-rumah kayu. Okey. Kemudian pada zaman logam tu lebih besar lagi kelompok yang didapat tinggal. Okey. Kemudian dia lantik ketua, dah makin maju, betul? Dah makin boleh berfikir dan makin hebat. Okey, mempunyai ketua sebagai pemimpin, kemudian mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Okey, itu dari segi sosial. Okey. Begitu juga dari segi ekonomi dia. Okey, ekonomi ni maksudnya macam mana dia nak mencari sumber makanan. Okey. Kalau zaman Paleolitik dia menggunakan peralatan batu saja, betul? Daripada batu, mengutip hasil hutan, memburu haiwan, okey. Kemudian dia boleh kongsi makanan dengan kumpulan kecil. Kemudian berubah, okey. Dia dapat batu tu dia dapat ukir menjadi kapak kecil, betul? Kapak tangan, okey. Masih lagi mengutip hasil hutan, memburu haiwan, menangkap ikan. Dah pandai sebab dia dah pergi ke mana tu? Okey. Tebing sungai, betul? Okey, dah pandai tangkap ikan. Okey, kemudian berubah zaman Neolitik. Okey, penggunaan peralatan yang lebih maju lah. Okey, batu yang lebih licin dia dapat dilicinkan. Okey, kapak mungkin digunakan masa tu, kapak daripada batu. Dia ikat bersama batu, guna kapak. Okey, dah pandai bercucuk tanam, dah pandai menangkap ikan, dah pandai menternak haiwan. Okey, kemudian membuat tembika. Okey, tahu tembika? Dia buat pinggan untuk makan, okey. Untuk masak dia dah buat pandai buat periuk, okey, untuk masak, untuk tempat letak air. Okey, semakin maju.
Okay, paling maju zaman logam lah kalau ikut prasejarah ni, menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Dah pandai, dah ada logam, dah ada apa ni, besi. Okay, dah mula dia buat kapak, okay, dia buat pisau. Okay, kemudian pelbagai aktiviti. Okay, dah pandai berniaga, dah pandai bertukar-tukar barang. Okay, jadi itu proses yang berlaku. Okay, jadi hari ni kita nak belajar berkaitan dengan sumbangan teknologi. Okay, saya minta Irfan bacakan untuk yang pertama ke atas tu, manusia prasejarah. Manusia prasejarah mencipta peralatan bersesuaian dengan keperluan pada masa itu. Peningkatan teknologi mendorong kehidupan manusia menjadi lebih baik. Alright. Okay. Manusia prasejarah mencipta peralatan bersesuaian dengan keperluan pada masa itu. Seperti yang saya cerita tadi. Okay. Zaman Paleolitik guna batu je. Betul. Tapi bila berubah zamannya, zaman Mesolitik dia dah berubah. Dah pandai guna batu yang diikat. Zaman Neolitik pula berubah. Dah pandai guna batu yang diikat dengan kayu untuk jadi kapak. Jadi perubahan-perubahan itu yang menyumbang kepada teknologi. Teknologi ni maksud apa? Perkembangan sesuatu alatan. Kalau zaman sekarang ni dah ada kalau kita nak potong nak potong ikan, masih guna batu yang ditajamkan sekarang? Soalan saya, ada tak kat rumah guna batu je? Batu yang diukir-ukir kemudian diguna untuk potong potong ikan. Dah tak guna lah sebab kita dah ada apa kat rumah potong ikan. Saya seorang cakap ni. Kita dah ada pisau. Betul? Ada pisau, pelbagai jenis pisau. Zaman moden. Kita tak tahu 10 tahun akan datang ada lagi lebih canggih. Betul? Tak perlu potong pun ikan, mungkin masuk dalam mesin dah siap ikan. Betul? Setiap hari, setiap perubahan peredaran zaman tu akan berlaku perubahan dari segi teknologi. Kita tengok yang pertama, perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam pertanian. Tengok zaman dahulu, apa yang dibuat. Izzat boleh bacakan saya tu. Masa dahulu untuk pertanian. Menggunakan peralatan seperti batu dan kayu. Guna peralatan asas saja nak bercucuk tanam. Guna batu, guna kayu. Senang tak masa tu? Nak bercucuk tanam, guna batu, guna kayu. Agak mencabar. Betul, agak mencabar, susah. Sebab masa tu teknologi belum berkembang. Manusia belum berfikir lagi macam mana nak buat sesuatu. Tetapi perubahan berlaku dari zaman ke zaman sampailah sekarang. Apa yang berlaku masa sekarang? Cuba baca. Putri Alifah. Menggunakan jentera untuk meningkatkan hasil pertanian. Menggunakan jentera untuk meningkatkan hasil pertanian. Dulu guna batu dan kayu, sekarang dah guna jentera, senang. Sekejap saja nak tolak tanah, nak gemburkan tanah, nak buat batas, guna jentera saja. Siapa yang mereka cipta ni? Tiba-tiba ada ke? Siapa yang buat mereka cipta ni? Manusia lah. Betul. Manusia daripada sikit-sikit lama-lama jadi pandai. Betul. Daripada guna batu dan kayu, kemudian ada buat cangkul, buat pongkes, buat peralatan-peralatan. Akhir sekali zaman sekarang dah guna jentera. Betul. Itu perubahan yang berlaku. Manusia semakin pandai. Itu perubahannya. Okey, seterusnya. Yang kedua yang kat bawah. Wafi boleh bacakan perubahan dalam komunikasi. Komunikasi ni apa maksud?
Siapa tahu apa maksud komunikasi? Wafi tahu? Mana Wafi? Komunikasi ini maksud kemahiran kita berhubung antara orang dengan orang. Alat komunikasi zaman dahulu, masa dahulu, apa alat komunikasinya? Baca sama-sama. Ataupun Wafi boleh baca yang saya boldkan tu. Ada tak murid saya ni? Haziq. Mana Haziq? Baca Haziq. Menggunakan lukisan, asap dan bunyi. Menggunakan lukisan, asap dan bunyi. Dia nak berhubung dengan orang lain. Dia nak ceritakan apa yang dia lihat. Dia lukis gambar dekat mana tu? Dia lukis dekat mana tu? Dekat dinding ke dekat mana tu? Batu. Beritahu saya. Dekat batu, di dalam gua ke? Di dinding gua. Betul? Ni zaman dahulu tak ada pensel, tak ada pen, tak ada apa dia guna. Mungkin dia guna arang kayu, yang dia bakar tu dia lukis. Zaman dulu tak ada, peralatan yang dicipta lagi. Kemudian digunakan asap. Dia nak berhubung dengan orang yang jauh dekat sana. Dia pasang api, pasang unggun api, keluar asap. Ada makna-makna tertentu, untuk menyatakan sesuatu. Guna asap saja. Masa tu ada telefon tak agak-agak? Zaman prasejarah. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Belum direka lagi, betul? Alat perhubungannya tu lah. Lepas tu guna bunyi juga. Dia buat bunyi tertentu. Supaya orang lain dengar apa yang dimaksudkan. Zaman tu. Kemudian dia berkembang lah. Ada menghantar utusan melalui merpati, burung merpati. Dia ikat pada kaki, dia tulis surat dekat kertas, dia gulung-gulung, dia letak dekat merpati. Merpati tu akan bawa ke untuk perhubungan. Itu zaman-zaman dululah. Dan berubah sampai zaman sekarang. Masa sekarang dah berubah. Sama-sama kita baca apa yang berubah tu. Zaman sekarang menggunakan alat komunikasi moden bagi memudahkan dan Gunakan alat komunikasi moden bagi memudahkan dan memcepatkan urusan. Alat komunikasi moden seperti dalam gambar. Seperti laptop. Lagi PC. PC. Apa maksud laptop? Laptop sama tak dengan PC? sama. Lebih kurang sama, tapi PC tu komputer yang ada monitornya, kemudian ada dia punya alat pemprosesan dia tu, betul? Yang tu tak boleh bawa ke mana. Kalau laptop boleh bawa. Yang selalu kita guna, satu lagi awak belum sebut. Selalu Handphone. Handphone ataupun telefon bimbit. Mudah je sekarang, betul? Boleh berhubung dengan sesiapa sahaja, bila-bila masa saja. Nak dapat maklumat mudah saja, buka telefon, buka apa tu keluar. Apa maksud? Ada murid nak jawab kuis. Kalau saya biasa, Izzat biasa menjawab kuis pengakap baru ni. Betul? Tak tahu maklumat. Tulis je dekat Google. Tik, dia akan keluar. Berbagai maklumat boleh cari. Senang sekarang, betul? Berbanding pada zaman dahulu. Itu beza dia. Soalan saya. Ini saya nak awak jawab ni. Buka kamera boleh. Wafi mana hilang Wafi? Zik,
Ada murid dia buka telefon lepas tu dia tinggal. Sian saya. Okey, boleh buka. Okey, soalan saya, bagaimanakah perubahan teknologi membantu kehidupan manusia? Soalannya. Okey. Bagaimana perubahan teknologi membantu kehidupan manusia? Seperti kita cerita tadi. Okey. Bagaimana? Okey, Putri. Kerja mudah. Memudahkan, betul. Okey, memudahkan kerja kita, betul. Okey. Okay. Mudah lagi? Cepat. Cepat, betul. Cepat, nak cari maklumat sekelip mata saja, betul. Tekan-tekan dah dapat maklumat. Berbanding zaman dahulu. Okay. Nak berhubung dengan orang cepat ke tak? Zaman sekarang. Cepat sangat, betul. Okay. Kalau zaman 20 tahun lepas, telefon tak ada lagi. Telefon bimbit tak ada lagi masa tu. Okay. Hanya ada telefon rumah je ada dulu. Okay. Susah. Betul. Okay. Bandingkan pada zaman prasejarah. Nak berhubung dengan orang memang susah. Okay. Pergi sendiri. Naik sampan, pergi sendiri. Okay. Susah. Jadi ni cepat. Okay. Lebih mudah, lebih cepat. Okay. Jadi satu lagi. Dia maklumat, semua maklumat kita dapat. Betul. Okay. Berbanding dengan zaman dahulu. Okay. Itu. Okay, kita terus pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang ini saya nak Haziq baca. Perubahan dalam sistem pengangkutan. Tadi kita belajar perubahan pertanian dan juga komunikasi. Okay, perhubungan. Ada dua tadi. Sekarang ada dua lagi. Satunya adalah perubahan dalam sistem pengangkutan. Okay. Apa itu pengangkutan, Izzat? Zat, apa itu pengangkutan? Kata dasarnya apa tu? Kalau dalam bahasa Melayu. Angkut. Angkut. Imbuhannya? Betul. Depan. Belakangnya? An. Jadi pengangkutan. Apa maksud pengangkutan? Pengangkutan adalah kenderaan lah. Okay? Kenderaan banyak jenis. Betul. Ada dalam gambar tu apa? Sampan. Betul. Lagi? Kapal, bot. Kalau di daratan, kenderaan ni apa? Pengangkutannya apa? Kereta. Ada kereta, ada bas, ada lori. Okay? Ada basikal. Betul? Kalau di udara, apa pengangkutannya? Kapal terbang. Kapal terbang. Lagi. Atas udara, apa lagi? Selain daripada kapal terbang. Jet. Helikopter. Jet. Helikopter. Helikopter. Belon udara, betul? Ada, tapi janganlah yang tu. Okay. Perubahan dalam sistem pengangkutan. Okay, masa dahulu, Zik baca Zik. Menggunakan perahu untuk diperbuat daripada batang pokok. Menggunakan perahu yang diperbuat daripada batang pokok. Betul? Okey. Batang pokok dibelah dua, kemudian ditebuk dekat tengah-tengah dia. Ditebuk susah. Okey. Nak buat ni berminggu-minggu tebuk. Okey. Okey. Kayu pun pokok tertentu je. Betul? Boleh digunakan. Ada pokok dia kecil je. Okey, ini pokok ni besar nak buat sampan dan perahu. Okey, zaman dahulu susah. Okey, ini bentuknya. Tapi sekarang dah moden, dah jadi bentuk kapal, betul? Okey, dah ada bot, dah ada enjin. Okey, kalau dulu kena kayuh. Okey, sekarang dah tak perlu kayuh. Dah ada tempat ada steering, betul? Okey, boleh pandu, boleh laju. Okey. Masa sekarang menggunakan kapal yang lebih selamat dan menjimatkan masa. Nak pergi ke mana-mana cepat saja, betul? Okey. Boleh pergi ke lautan dalam.
Kalau kapal macam gini, betul? Apa Boleh sih? pergi ke tengah laut. Okey. Kalau ini kalau yang masa dahulu ni selamat tak pergi ke tengah laut? Tak. Tak selamat, Tak. sekejap je di apa ni di apa ni? Di lambung ombak. Betul? Okey, tenggelam. Okey. Jadi itulah perubahan sistem pengangkutan yang berlaku. Okey. Jadi ini menunjukkan manusia ni sebenarnya pandai. Daripada dahulu dia kurang mahir, perubahan masa berlaku. Okey, manusia bijak. Okey, bijak. Buat rekaan-rekaan. Itulah terciptanya bot. Okey, dalam bot ni pelbagai ada. Okey, ada aircon dalam ni, betul? Okey. Okey, ada tempat tidur, ada tempat makan, ada tandas, semua ada dalam ni. Okey. Maju, semakin maju. Okey. Okey, yang terakhir kita pergi. Ada 4. Perubahan dalam keperluan rumah. Okey. Perubahan dalam keperluan rumah. Okey, pada zaman dahulu menggunakan kayu api untuk memasak. Okey. Memasak. Setiap kali nak memasak, hidupkan api kayu. Kalau hujan, kayu basah, agak-agak menyala tak kayu api? Tak. Tak betul. Susah. Dia buat dalam sebab, gua. sebab tu dia tinggal dalam gua. Okey. Dia pokok kayu api dia simpan dalam gua. Masa tu dia tak pandai buat rumah. Betul? Okey. Dia tinggal dalam gua sebab sekiranya berlaku hujan, dia tak senang hidupkan api. Okey. Dia tak basah, tak kesejukan. Tapi zaman dulu bayangkanlah. Dia ada baju tak? Dia ada jaket tak? Dia ada selimut tak masa tu? Cuba tengok gambar dia. Mungkin tak ada, betul? Okay, mungkin tak ada. Hanya ada yang untuk tutup je bahagian-bahagian tertentu. Okay? Selebihnya, tak ada pakaian. Bayangkan masa dulu lah, susah, sejuk, hujan. Macam mana dia hidup, betul? Tapi bila dah berubah, perubahan berlaku, dah makin mahir, masa sekarang ni dah ada. Okay? Menggunakan dapur elektrik yang lebih mudah dan selamat. Siapa rumah ada dapur elektrik? Sambung dekat pelak. Okay? Okay? Ada. Okay, ada. Putri ada? Okay? Ada. Cuma kadang-kadang mak tak guna je. Betul? Sebab dapur elektrik ni menggunakan Kalau tak ada gas itu nanti boleh. Cakap kalau tak ada gas. Kebanyakan masih lagi menggunakan dapur gas, betul? Guna dapur gas lebih jimat lah. Kalau dapur elektrik ni lebih mahal. Tapi selain daripada dapur yang awak nampak ni, sebenarnya kalau kita masak nasi, kebanyakan rumah guna periuk elektrik masak nasi, betul? Lebih jimat yang tu. Lebih mudah sebab letak je, terus tunggu je nanti dah masak. Itu kemajuan yang berlaku daripada zaman prasejarah hingga zaman sekarang. Nanti saya akan bagi latihan. Latihan. Saya akan tunjukkan. Sekejap. Saya stop dulu yang ni. Saya ada latihan. Akan berikan pada murid-murid saya. InsyaAllah. Mana ni? Entire screen. Alright. Nampak tak di screen? Nampak? Nampak Mana satu lagi ni? Oh, dia ada 2 tak boleh buka sebentar. Ini latihannya. Tengok buku teks awak. Tengok buku teks. Perubahan pertanian ada sama dengan buku awak, betul? Masa dahulu boleh tulis lah. Zaman dahulu. Sekejap, ada
baru masuk. Selamat pagi yang baru masuk. Siapa tadi? Saya tak pasti. Tak ada orang masuk pun. Tak ada. Saya dah tekan dia punya ni. Ejin Tak apa. Ayuk. Yang Ayub tu siapa? Left. Left pula. Jadi awak boleh salin dah dekat tu. Dekat itu boleh salin. Contohnya tadi menggunakan Peralatan asas. menggunakan peralatan Asas seperti batu dan kayu. asas seperti batu dan kayu. Dapat. Gitu. Nanti saya akan beri yang mana yang boleh print kan. Mana yang tak boleh print, dia tak ada printer, salin sajalah. Gambar tak lukis. Betul? Sekiranya tak ada printer, salin saja. Perubahan dalam pertanian. Gambar tak lukis, salin saja. Zaman dahulu, apa berlaku. Zaman sekarang, apa berlaku. Boleh? Itu latihan ni. Saya tak bagilah yang ni. Dia punya apa ni, maklumat-maklumat awak cari sendiri dalam buku teks. Ada insyaAllah. Kita pergi yang kedua. Yang ini saya akan bagi nanti. Yang kedua, huraikan kepentingan sumbangan zaman prasejarah terhadap peradaban negara. Kita buat sama-sama yang ni, boleh tak? Kita bincang, boleh. Apa sumbangan zaman prasejarah? Daripada yang tak pandai dulu sampai yang ada sekarang kita bincang tadi. Daripada yang ada batu dan kayu sampai sekarang ada jentera. Apa sumbangannya? Boleh kongsi idea bersama saya. Yang pertama, apa sumbangannya? Saya seorang cakap ni, apa? Daripada tak pandai kepada pandai. Apa? Memupuk apa? Semangat. Memupuk semangat. Berdikar. Tak payah salin lagi ni. Nanti saya bagi nanti insyaAllah. Memupuk semangat Ya. berdikari. Selamat datang Syakir. Di masa. Syakir tadi Sian Ahmed tu. Syakir. Saya tanda kejap. Lagi. Semangat berdikari untuk meneruskan kehidupan. Apa maksud berdikari tadi? Berdikari, apa maksud berdikari? Saya dah maklum ni sebelum ni. Berusaha. Maksud dia asalnya berdiri atas kaki sendiri. Betul? Berusaha sendiri. Betul? Daripada zaman dulu sampailah sekarang dia berusaha untuk teruskan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua apa? Daripada yang tak ada menjadi ada. Dulu traktor tak ada, sekarang ada traktor. Apa maksud tu? Ingin apa tu? Semangat ingin apa tu? Ini semangat. Dah. Semangat ingin daripada tak ada jadi ada. Mencipta. Daripada tak ada jadi ada. Betul. Semangat ingin mencipta. Betul. Itu sumbangannya. Yang ketiga.
Lagi. Daripada mahir, daripada tak mahir menjadi mahir. Semangat apa tu? Okay. Semangat. Ataupun berusaha memajukan diri, betul. Okey, ada lagi yang masuk. Okey. Boleh saya tahu siapa yang masuk tadi? Tak tahu. Ya. Rai Furqan. Furqan. Selamat pagi Furqan. Selamat pagi. Okey. Seterusnya. Apa lagi? 3, berusaha memajukan diri. Okey. Yang keempat. Apa lagi? Sumbangan kepada peradaban negara. Okey. Dulu hidup, kalau kita belajar, hidupnya dalam kumpulan kecil. Kemudian dia dah makin maju, boleh hidup dalam kumpulan yang besar. Apa maksud tu? Dulu dia hidup dalam kumpulan dia saja, sekarang dah boleh dalam kumpulan. Berkomunikasi lebih baik. Tahniah Irfan. Okey, manusia dapat Komunikasi. Tahniah Irfan. Berkomunikasi dengan lebih baik. Saya tambah sinilah, berkomunikasi dengan lebih baik. Okey. Ini sumbangan. Zaman dahulu sampai zaman sekarang kepada kehidupan kita. Betul. Peradaban negara lah. Okey. Yang kelima. Apa yang kelima? Dulu zaman dulu ada negara tak? Apa? Ada tak dibina negara? Negara. Dibina tak negara masa zaman dulu? Negara kita merdeka bila? Berikan tarikh kita merdeka. 1 hari Ogos 1957. 1957. Okey. Tahun 1957, betul. Negara kita merdeka. Sebelum itu negara kita dah ada tapi belum diisytiharkan kemerdekaan. Betul. Bayangkan pada zaman prasejarah dulu, memang tak ada negara. Tapi sekarang dah ada negara. Bila saya sebut dengan berkaitan dengan negara, sudah tentu kita sayangkan akan apa? Negara kita, betul? Jadi apa sumbangan? Peredaran zaman prasejarah ni, apa sumbangan? Berkaitan dengan sesi itu tadi. Jadi ini untuk memupuk semangat Kita. Ya. Memupuk semangat cintakan negara. Betul? Memupuk semangat cinta akan negara. Dapat. Jadi ada. Sebenarnya banyak lagi. Jadi kita senaraikan 5 sahaja. Baca sama-sama. Yang pertama, sama-sama buka kamera. Sama-sama. Yang pertama, kepentingan sumbangan zaman prasejarah. Tak nampak? Saya besarkan sikit. memupuk semangat berdikari untuk meneruskan kehidupan. Meneruskan kehidupan. Yang kedua. Semangat ingin mencipta. Semangat ingin mencipta. Sekejap saya besarkan sikit. Ada murid tak nampak. InsyaAllah sana tu. Semangat ingin mencipta. Seterusnya yang ketiga. Berusaha memajukan diri. Berusaha memajukan diri. Yang keempat.
Manusia dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Berkomunikasi dengan lebih baik. Okey, seterusnya yang kelima, memupuk. Memupuk semangat cinta negara. Okey, memupuk semangat cinta negara. Okey. Jadi itulah. Jadi hari ini kita belajar berkaitan dengan perubahan, sumbangan teknologi kepada kehidupan kita sekarang dan juga sumbangan zaman prasejarah terhadap kemajuan kita sekarang. Apa sumbangannya? Nanti latihan ni saya akan bagi dalam dalam grup WhatsApp nanti. Awak boleh jawab. Mana yang boleh print, yang mana yang tak boleh print, salin saja. Gambar tak lukis. Jelas? Jelas? Jelas. Saya dengar jawab. Jelas. Okey, satu lagi. Lagi kerja rumah. Buat semasa cuti nanti. Buat semasa cuti nanti. Apa kerjanya? Selamat datang murid-murid MUYU. Sebenarnya saya baru habis tapi tak boleh dengar. Nanti saya masukkan semua bahan ini dalam dalam grup WhatsApp nanti. Satu lagi kerja rumah saya bagi. Ini buat masa cuti. Buat sepanjang cuti nanti. Awak tengok buku surat 82. Cuba tengok muka surat 82. Semua buka muka surat 82. Ini tugasan buka sekarang. Buat sepanjang cuti. Cuti kita berapa hari? Seminggu. Ataupun 9 hari, betul? 9 hari kita cuti. Jadi saya bagi kerja sikit lah. Ada alatan-alatan. Botol kosong. Ada tak botol? Ada. Penutupnya 4. Ada. Belon. Penuduk minuman. Tak ada. Nanti carilah. Ada. Ada lidi, gunting dan juga kita pelekat. Yang pertama, tebuk lubang pada penutup botol. Yang kedua, potong lidi untuk dijadikan ganda tayar. Yang seterusnya, potong penyeduh minuman untuk dijadikan pelapik ganda tayar. Nanti awak tengok, awak fahamkan sendiri nanti boleh buat. Kemudian, ini projek RBT baru ni dah buat, betul? Boleh lekatkan saja. Guna pita pelekat pun boleh. Lekatkan set tayar pada botol. Kemudian, lekatkan belon pada penyeduh minuman. Lekatkan penyeduh minuman dan belon pada botol. Kemudian tiup belon. Kemudian uji. Bila awak tiup belon akan mengembang. Bila awak lepaskan nanti kenderaan tu boleh bergerak. Sebab itulah dipanggil model kenderaan mesra alam. Nanti awak boleh ambil gambar nanti bila dah siap, boleh ambil gambar ataupun boleh buat video lah. Siapa yang nak buat video, boleh buat video. Just gambar pun dah okey. Boleh? Bukan buat sekarang tapi buat semasa sepanjang cuti nanti. Boleh? Cuti nanti. Boleh tak? Boleh. Boleh. Latihan yang Boleh. kepada murid-murid MUYU yang masuk baru, yang baru masuk, saya ada bagi latihan tadi. Latihan yang ni. Yang ada saya besarkan. Latihan ni mana yang ada printer boleh printkan. Nanti lengkapkan dekat tempat kosong. Ini sebagai contoh satu ni. Warna merah. Dalam buku semua ada. Salin je. Kemudian yang ni saya dah siap lah. Saya dah bagi yang dah siap, salin je. Boleh? Jadi kita jumpa semula nanti pukul 11 insyaAllah. Jangan lupa pukul 11 kita akan jumpa sekali dalam Google Meet terakhir sebelum kita bercuti lah. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebelum itu saya tutupkan dahulu apa ni? Saya stopkan recording dulu sekejap. Rekod saya terlupa nanti tak boleh masuk nanti.